Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ahmad Muaz akan menerangkan kepada kamu semua berkaitan penyulaman anak pokok tanaman. Okey, apa tujuan penyulaman anak pokok? Tujuannya adalah anak pokok tanaman yang baru ditanam tetapi mati atau kerdil, maka penyulaman anak pokok dilakukan untuk menggantikan pokok yang baru. Kepentingan penyulaman anak pokok. Okey, di sini ada 3 kepentingan. Yang pertama, membuang anak pokok tanaman yang berpenyakit supaya ianya tidak merebak kepada anak-anak pokok yang lain. Okey, di sebelah ada gambar anak pokok yang berpenyakit. Contohnya pada daun. Okey, daun akan menjadi kecut atau melecur. Daun mempunyai tumpukan dan daun berubah warna pada asalnya. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan tanah. Jika kita melakukan penyulaman anak pokok, maka tanah yang digunakan untuk tanaman dapat digantikan dengan anak pokok yang baru. Okey, yang ketiga, meningkatkan hasil ladang. Di sini menunjukkan bahawa pokok-pokok yang mati boleh digantikan dengan anak pokok yang baru. Maka hasil tanaman akan bertambah dengan baiknya. Ciri-ciri pokok yang rosak. Okey, di sini terdapat punca yang menyebabkan pokok itu rosak adalah disebabkan kekurangan atau kelebihan air, kekurangan nutrien dan serangga perosak. Okey, punca-punca inilah yang menyebabkan pokok tanaman tidak sihat dan mati. Maka yang pertama, anak pokok akan menjadi kekeringan. Okey, sebab apa dia kering? Sebabnya pokok tersebut tidak memperoleh air. Okey, yang kedua, daun gugur. Okey, di sini juga menunjukkan bahawa pokok tersebut tidak mempunyai nutrien. Yang ketiga, warna daun kekuningan atau keperangan. Okey, di sini disebabkan oleh tumbuhan ini tidak mempunyai nutrisi yang baik seperti air, cahaya ataupun baja. Yang keempat, batang atau ranting menjadi reput dan rapuh. Okey, seperti mana yang kita lihat pada gambar ini, kita boleh nampak batang pokok tersebut keput yang disebabkan oleh serangga perosak. Okey, kaedah penyulaman anak pokok. Terdapat 2 cara atau 2 kaedah untuk menyulam anak pokok. Yang pertama, gali dan yang kedua, cabut. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan cara gali adalah dengan menggunakan cangkul. Okey, yang kedua, keluarkan anak pokok tanaman beserta dengan akar dari tanah. Okey, yang ketiga, bekas lubang tanaman kemudian dirawat dengan bahan rawatan yang sesuai. Seterusnya, anak pokok tanaman yang telah dicampur dan dilukiskan. Okey, cara kedua atau kaedah yang kedua ialah cabut. Yang pertama, permukaan batas atau tanah
disiram dengan air sehingga basah dengan menggunakan tong penyiram. Sebab apa perlu disiram dengan air? Supaya tanah yang keras atau kering tadi dilembabkan dengan air supaya mudah untuk kita cabut anak pokok. Okey, yang kedua, anak pokok yang tidak sihat atau mati perlu dicabut pada tempatnya. Dan akhir sekali, anak pokok yang tanaman yang telah dicabut perlu dilupuskan. Sebelum kita nak tanam anak pokok baru, kita perlu membuat rawatan lubang anak pokok. Okay, bagaimana caranya? Yang pertama, ada 3 cara yang perlu kita buat atau 3 cara yang boleh dilakukan. Dengan cara racun perosak, baja organik ataupun kapur. Okay. Kalau kita menggunakan racun perosak, kita kena cairkan racun perosak tersebut dengan air berdasarkan kadar yang disyorkan. Okay. Yang kedua, jika kita menggunakan kapur atau baja organik, rawat atau siram tabur bahan rawatan ke dalam lubang tanaman sehingga rata. Dan yang keempat, pilih anak pokok pengganti yang subur. Tanam anak pokok tanaman pengganti. Okay, kat sini ada beberapa cara atau langkah yang boleh kita lakukan. Yang pertama, buat lubang sebesar polybag dengan sudut tangan. Yang kedua, tanggalkan polybag perlahan-lahan tanpa merosakkan akar anak pokok tersebut. Yang ketiga, masukkan anak pokok tanaman pengganti di dalam lubang. Yang keempat, timbus dan padatkan lubang tanaman dengan segera. Dan yang kelima, siram anak pokok tanaman pengganti dengan air.